minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita pada pagi ini untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Alhamdulillah, seterusnya kita panjatkan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan keizinan, memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, sidang penonton sekalian, untuk kita sama-sama mengumpul, menambah amal kebaikan kita, kerana ini yang kita akan bawa bersama dengan kita setelah mana kita meninggalkan dunia ini, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi saksi yang baik untuk kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah suatu ketika nanti, insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 6 Jun 2022 bersamaan 6 Zulkaadah 1443 Hijrah, hari Isnin. Alhamdulillah, pada pagi ini juga salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat cuti. Cuti umum pada pagi ini bersempena dengan hari kelahiran yang di-Pertuan Agong kita. Mudah-mudahan kita ambil masa cuti ini untuk kita sama-sama melakukan amal kebaikan, dan salah satu caranya adalah dengan menambah dan meningkatkan lagi ilmu dengan menonton dan menyaksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup penting untuk kita sama-sama selidiki. Sidang penonton sekalian, baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah berita yang menceritakan berkaitan dengan seorang anak yang sanggup untuk mengerat ataupun memotong ibu kandungnya sendiri kepada 15 bahagian hanya disebabkan oleh wasiat ataupun harta pusaka yang tidak diberikan mengikut apa yang dia inginkan. Jadi pada pagi ini Tanyalah Ustaz membawakan satu topik yang insya-Allah cukup penting untuk kita sama-sama selidiki agar perkara sebegini tidak berulang lagi, iaitu berkaitan dengan penulisan wasiat Islam menerusi silibus ibadah kita pada pagi ini. InsyaAllah, bagi menjawab dan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik ini, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang murabbi, salah seorang muallim kita yang tidak asing lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat balik kita menyaksikan wajah penuh Ustaz. Selama ni kita hanya dapat lihat mata Ustaz ya. Separuh ya. Separuh saja. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat semula untuk melihat secara lebih jelas dan dekat wajah Ustaz, dan juga mudah-mudahan ini juga ada keberkatannya, melihat memandang wajah guru kita ini juga akan memberikan pahala buat kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasalah ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita penulisan wasiat Islam, boleh untuk terus menghubungi kami di talian 1800-881677 ataupun boleh menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Tapi tanpa membuang masa lagi Ustaz. Jadi untuk permulaannya Ustaz, untuk tajuk kita ni nak tahu juga, adakah perbezaan di antara penulisan wasiat Islam dengan yang bukan Islam Ustaz? Silakan.
Terima kasih banyak kepada Da'i Luqman, kepada tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya seperti mana yang Da'i Luqman tersebut tadilah, ini nikmat besar ni hari ini kita dapat bercuti. Bukan itu saja kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu, walaupun tak duduk sama-sama tapi dalam televisyen majlis ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah akan berikan keberkatan kepada kita semualah kan. Itu salah satunya tandanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan untuk buat kebaikan kan. Jadi cerita hari ini tentang wasiat penulisan Islam, penulisan wasiat Islam. Bila ditanya tentang ada beza ke wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam ni, memang ada bezalah kan. Sebab tajuknya pun beza kan, Islam dan bukan Islam kan, pasti kan ada bezanya. Cuma dengan perbezaan tadi itulah kadang kita keliru kan. Orang bukan Islam cara tulis wasiatnya lain, dan orang Islam pula cara tulis wasiatnya pun lain kan. Jadi kat sini keliru dia kan. Ada orang Islam ni dah bila sebut wasiat saja dia pun menulis wasiat seperti orang bukan Islam kan. Dengan ini rumah saya bagi pada siapa, tanah saya bagi pada siapa, duit saya bagi pada siapa, ini bagi pada gereja, yang ni bagi pada anjing dia, pada kucing dia kan. Jadi ini wasiat orang bukan Islam kan. Tapi kalau diterjemahkan wasiat orang bukan Islam ni, kalau orang Islam punya macam mana? Kalau orang Islam nak tulis macam tadi tu, rumah bagi siapa, tanah bagi siapa, duit bagi siapa, itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Declaration hibah. Maknanya kita kena buat satu pengisyarat hibah kan. Adapun rumah ini, rumah katalah nombor sekian-sekian kita bagi kepada anak nombor 1 kan. Rumah sekian-sekian kita bagi anak kepada nombor 2 kan. Tanah kita bagi anak kepada nombor 3 contoh kan. Jadi apa yang bukan Islam punya buat kan, kalau orang Islam nak buat tak boleh. Kita tak boleh buat sama-sama kecuali tajuknya ditukar. Kan? Hibah kan? Hadiah. Sama ada ambil beri masih hidup, kita bagi masih hidup terus ambil terus, ataupun kita bagi masih hidup ambilnya lepas kita meninggal dunia. Itu disebut hibah amanah ke, hibah tertangguh ke, tu ada istilah-istilah dia. Sebab apa? Sebab wasiat orang bukan wasiat Islam ni dia dah khusus dah kan. Bila sebut wasiat Islam, apa dia pertamanya? Bila sebut wasiat tu apa dia? Apa makna wasiat? Wasiat tu maknanya kita berpesan, kita memberi arahan, kita memberi apa dia tu apa hasrat-hasrat kan, contoh kan. Jadi sebab itu wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam memang tak sama ya. Jadi dalam wasiat Islam ni kita sebut bahawa saya Muhammad Ghazali Ibrahim dengan ini mengarahkan kan, wasi itu maknanya pentadbir. Jadi maknanya bila sebut wasiat orang Islam, pertama-tama dia melantik pentadbir kan, untuk menguruskan apa? Harta kan. Saya mengarahkan pentadbir kan, wasi itu maknanya pentadbir untuk menguruskan semua harta kan saya, rumahnya, tanahnya, keretanya, untuk apa? Untuk diuruskan, diagihkan secara baik, secara adil kepada waris-waris saya kan. Itu dia maknanya. Dan wasiat orang Islam pertama melantik pentadbir kan, wasi kan. Yang kedua, dalam wasiat tadi itu ada apa? Ada pesanan-pesanan, ada nasihat-nasihat kan. Contoh sebab Nabi pun dia berpesan juga, berwasiat juga kepada isteri dan anak-anak, kepada sahabat-sahabat kan. Itu yang dikenali sebagai wasiat takwa ataupun pesanan takwa ataupun nasihat agama kan. Aku berpesan kepada kamu semua, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan tinggalkan solat, jangan melakukan maksiat. Jadi ibu ayah memang disarankan memberi wasiat kepada anak-anak. Maknanya wasiat agama kan. Itu dia. So maknanya bila kita sebut wasiat ni jangan duk gaduh tentang bagi harta tak sudah walhal. Sebenarnya wasiat itu adalah satu mekanisme untuk ingatkan anak kan, bila mana mak tak ada nanti, ayah tak ada nanti, kamu jangan gaduh-gaduh kan, kamu jangan melakukan maksiat kan, kamu jangan makan yang haram contoh kan, jangan tinggalkan solat. Itu dia kan. Jadi bekerjalah sebaik-baiknya kan, tunaikanlah zakat kan, rajin-rajinlah bersedekah, ni rajin-rajinlah buat kebaikan. Ni namanya wasiat juga. Tapi wasiat yang bentuknya apa dia? Pesanan agama, nasihat agama, pesanan takwa. Sebab ini juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, oleh salafus soleh. Orang-orang soleh ni mana dia selalu berwasiat kepada anak isteri dia kan. Jadi sebab tu wasiat ni jangan tunggu nak mati. Itu dia. Jadi selagi masa kita hidup, jangan tunggu nak raya, mentang-mentang baru ni boleh balik raya kan. Itu dia kan. Bila balik raya je ada celah, ni ayah nak wasiat tu wasiat ni. Sebenarnya wasiat ni bila-bila masa saja. Jangan tunggu kita sakit baru nak berwasiat. Kita tengah sihat ni pun kita boleh berwasiat. Maknanya itulah kita bagi tahu kepada anak isteri, kepada waris kita tentang perkara-perkara yang sepatutnya mereka kena buat, kena lakukan
menurut agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kat sini pun makna yang kedua ni, pertama tadi melantik pentadbir, yang kedua kita berpesan, dah beza dah. Dah tak sama dah dengan wasiat orang bukan Islam. Kan? Lepas tu yang ketiga, dalam wasiat itu mungkin kita nak bersedekah, kita nak berwakaf 1/3 daripada harta ayah nanti hendaklah kamu sedekahkan ke masjid, ke surau kan, ataupun RM5,000 ke, ataupun RM10,000 ke, ataupun 10% ke kan, kamu wakafkan untuk apa? Untuk niat sedekah jariah. Jadi kalau kita tak tengok kat sini, wasiat orang Islam dengan wasiat orang bukan Islam confirm berbeza kan? Dan tapi di sinilah banyak berlaku kan, perselisihan. Ada orang Islam kita tak faham, maka dia buatlah wasiat dia macam wasiat orang bukan Islam. Pada dasarnya wasiat tadi tidak sah, tidak boleh diguna pakai, dan wasiat inilah yang jadi banyak isu ni ke mahkamah dan sebagainya, sebab dia tidak bertepatan dengan kaedah wasiat Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi wasiat itu kadang-kadang itu boleh menyebabkan kepada perpecahan di antara adik beradik sebagainya, hanya disebabkan oleh tidak mematuhi ataupun mengikut garis panduan syariat yang telah pun digariskan. Jadi saudara sekalian, wasiat ini adalah satu benda yang penting, dan sebabkan itu jugalah wasiat ni kita masukkan di dalam silibus ibadah, sebab ianya mampu untuk mendekatkan sebenarnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau wasiat tu menyebabkan kita berpecah belah, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya ada something wrong somewhere dengan wasiat tersebut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab untuk sebagai permulaan kita ni. Jadi Ustaz, untuk berikutnya kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat Facebook kita. Soalan pertama daripada Tuan Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah membuat wasiat itu wajib di dalam Islam? Dan yang keduanya, adakah ibu bapa berdosa jika mereka meninggal dunia tanpa membuat wasiat untuk ahli keluarganya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz, insya-Allah. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, pada dasarnya apa hukum buat wasiat dalam Islam? Pada dasarnya adalah harus. Harus ni maknanya nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, kan? Tapi dia boleh jatuh apa dia wajib, kan? Dan dia boleh jatuh haram, dia boleh jatuh sunat, kan? Jadi macam mana boleh jatuh wajib ni, kan? Kita tengok kita punya situasi, kan? So sekarang ni aku ni ada hutang. Aku ni ada anak kecil bawah umur, aku ada jaga kebajikan mak ayah aku, kan? Ataupun aku ni pemegang amanah, kan? Ada duit kutu ni, kita main kutu, kita jadi bapak kutu ke jadi mak kutu ke contoh, kan? Kita ni alumni punya persatuan, ada satu kutu, jumlah duit ni dalam kita punya akaun, kan? Jadi tapi dalam akaun personal, kan? Ni kalau aku tak buat apa-apa, nanti kalau meninggal nanti anak aku ingat ini duit aku, contoh duit saya, kan? Jadi dalam situasi macam ni, bila tengok situasi tertentu, kita ada hutang, kita ada jadi anak waris di bawah umur, kita kena jaga kebajikan dia, kita ada pegang amanah mana-mana, maka ketika ini hukumnya adalah wajib kita buat wasiat, kan? Jadi maknanya kita kena berpesan kepada anak isteri kita, tabung sekian-sekian, akaun sekian-sekian, ini bukan duit ayah, dalam tu ada 10,000, ada 5,000, itu bukan duit ayah, itu ada duit kutu. Jadi kalau ayah meninggal, kamu kena keluarkan, kena serahkan kepada anak-anak kutu contoh, kan? Ataupun apa dia, ni dia, kan? Ayah ada hutang sekian-sekian ribu. Jadi kalau ayah meninggal nanti, sebelum difaraikan harta-harta ni, maka keluarkanlah jumlah tertentu, tuliskan hutang-hutang ayah contoh, kan? Jadi ini semua kena tulis, kan? Sebab kalau kita cakap ni, mungkin seorang je dengar, yang lain tak dengar, ataupun nanti bila yang tak dengar tu dia kata apa bukti dia, dah pening kepala. Jadi zaman sekarang ni, zaman teknologi ni, tulis elok-elok, tak apalah, walaupun hanya dengan selembar kertas. Dengan ini ayah memaklumkan kepada kamu semua, ayah berwasiat kepada kamu semua bahawa ayah ada hutang sekian ribu, serahkanlah kepada sekian. So maknanya dihitam putihkan lagi bagus daripada kita duk cakap nanti jadi masalah, kan? Jadi pada dasarnya membuat wasiat itu adalah harus, tapi dalam situasi-situasi tertentu dia boleh jatuh wajib. Contoh macam tadilah, dan ada apa hukum bayar hutang? Hukum bayar hutang wajib. Jadi berwajib, mana wajiblah dia membuat wasiat yang kepada anak ahli waris dia untuk melunaskan hutang-hutang dia, kan? Hutang wasiat yang macam mana dia boleh jatuh haram? Tu dia, kan? Dengan ini ayah berwasiat bahawa harta ayah jangan diserahkan langsung kepada anak-anak yang bernama sekian. Tak boleh. Sebab dia wasiat menafikan hak waris. Sebab pada dasarnya waris tadi ada hak. Kalau meninggal ayah tadi tu, waris tadi mungkin akan dapat faraid 1 bahagian kalau perempuan, 2 bahagian kalau lelaki, isteri pula sekian berapa. Jadi kalau ada wasiat orang Islam yang berbentuk macam tadi tu, dengan ini saya mengharamkan waris saya, nama simpulan-simpulan untuk menerima apa-apa bahagian daripada harta saya. Secara automatik wasiat tadi hukumnya haram dan terbatal. Tak boleh pakai. Tapi ada juga sebahagian orang Islam kita buat wasiat macam tu, kan? Dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni anak saya ada 10, tapi satu ni memang degil sangat, kan?
degil sangat, saya dah cakap macam-macam dah contoh kan. Jadi macam mana saya tak nak bagi harta dekat dia? Ada pula dia tanya. Jadi kalau pak cik tak nak bagi, pak cik buat hibah lah. Maknanya harta tu hibahkan kepada 9 orang anak yang lain, datukkan nama siap-siap. Jadi bila pak cik meninggal tak ada apa-apa lah. Ini contoh kan. Insya-Allah. Jadi itu adalah mengatakan kepada kita bahawa sebenarnya wasiat ini boleh bertukar hukum juga di dalam kondisi ataupun situasi-situasi tertentu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi ustaz, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan wasiat ni, namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita mengambil satu ilmu yang cukup penting, sebab ilmu ini mampu menjadi penentu sama ada kehidupan keluarga kita itu bahagia ataupun mampu menjadi satu keluarga yang penuh dengan kesengsaraan, iaitu berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebelum kita berhenti berehat tadi Ustaz, kita menerima dua soalan sebenarnya daripada Tuan Razali kita. Jadi soalan pertama alhamdulillah sudah pun terjawab berkaitan dengan hukum-hukum wasiat itu sendiri. Dan soalan kedua Ustaz, adakah ibu bapa ini berdosa sekiranya tidak melakukan wasiat sebelum mana mereka meninggal dunia Ustaz? Silakan. Sebab tu tadi dia kena tengok situasi tu kan. Jadi kalau seorang ibu, seorang ayah, dia tengok ni anak-anak ni kalau aku tak buat wasiat, dia gaduh sama-sama dia orang, ataupun ada hutang aku ni tidak ditunaikan, ataupun aku ni ada niat nak bersedekah jariah, nak berwakaf tidak dilaksanakan kan. Jadi ketika itu maka memang jatuh wajiblah si ibu, si ayah ni berwasiat. Jadi sebab kalau dia tak wasiat, hartanya nanti tidak diuruskan dengan baik dan hutang-hutangnya tidak dilunaskan, ataupun tadi itu dia punya niat wakaf tidak dipanjangkan, so maka ketika itu jatuhlah dosa. Jadi ibu ayah tadi dosa, bahkan si ahli waris tadi tu yang melaksanakan menguruskan harta dengan cara yang tak betul pun boleh jatuh dosa. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam surah Yasin ayat 50, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai orang manusia yang telah meninggal dunia, bila dah mati dah duduk dalam kubur, maka ketika itu baru menyesal, baru sedih, baru perasaan dulu masih hidup tak sempat nak pesan pada anak-anak jangan tinggal solat, jangan derhaka, harta ni uruskan elok-elok, tapi dia orang dah bergaduh dah, hutang ayah, hutang ibu kena selesaikan tapi tak diselesaikan kan. Minta kan pada Allah, mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, tapi Allah kata tak boleh dah kan. Jadi sebab itu pada dasarnya wasiat itu hukumnya adalah harus, tapi macam mana boleh jatuh wajib, macam mana boleh jatuh haram, macam mana boleh jatuh sunat, tengok situasi kita kan. Kalau kita dah selalu sebut pada ibu, pada anak-anak kan, harta mak tak banyak, harta ayah tak banyak, adalah 1-2 ni kan. Jadi nanti bila ayah meninggal, kamu uruskan elok-elok, bagilah macam mana kamu nak bagi sama rata ke, kamu nak bagi ikut faraid ke, elok-elok bincang elok-elok kan. Siapa jadi ketua kan, yang sulung jadi ketua kan. Ni mak ayah dah sebut dah Along nanti kamu uruskan harta ni elok-elok, contohlah. Tapi tak semesti bila sebut nama Along saja boleh buat. Mungkin ketika mak ayah meninggal, Along ketika itu tak sihat ke, sakit ke, ataupun ada belajar kat luar negara ke kan, busy. So ketika itu maknanya si Along tadi tu boleh bagi tahu kepada adiknya pula, kamulah tolong uruskan, abang sibuk ni, abang ada kerja kat overseas. Sebab apa? Sebab nak kena segera uruskan pusaka tadi tu ya. Jadi walaupun mak ayah telah berwasiat untuk siapa uruskan harta tadi tu, uruskan macam mana, jadi tidak semestinya orang yang disebut tadi tu dia kena buat, dia boleh bincang kan. Cumanya bila macam tadi kita dah sebut dah, mukadimah kita dah sebut dah, wasiat orang Islam dengan wasiat orang bukan Islam tu beza. Katalah si mak ayah tadi sebut semua harta ni mak ayah berikan kepada Along. Okey, beri itu dalam bentuk apa? Wasiat ke hibah. Lepas tu ada hitam putih ataupun tidak. Ini pun antara isu-isu juga, sebab banyak kejadian akan berlaku bila mak ayah meninggal dunia, tiba-tiba keluar wasiat macam-macam. Mak kata sekian, ayah kata sekian, ayah kata ini semua saya punya, mak kata hutang dia semua selesai. Tiba-tiba keluar macam-macam. Jadi sebab itu kenapa apa yang kita wasiatkan tadi tu, ataupun bila mana kita berwasiat, hendaklah kita buat secara hitam putih. Senang. Dengan ini saya Muhammad Ghazali Ibrahim IC nama sekian berwasiat
Kan apa dia? 1/3 daripada harta saya hendaklah diserahkan ke masjid sekian-sekian sebagai amal jariah saya. Contoh. Kan lepas tu saya berwasiat kepada anak, jangan anak-anak semua, janganlah kamu derhaka pada Allah, jangan tinggalkan solat, jangan buat dosa. Ni kena sebut satu. Bayar hutang saya dan sekian, supaya bila meninggal ada hitam putih. Senang. Kan? Jadi pentadbir tadi tu alung nak buat kerja pun senang. Kan? Yang waris-waris lain pun bila dibacakan wasiat tersebut, mereka akan lebih terbukalah. Sebab apa? Sebab ada arahan-arahan dia. Jadi Ustaz, bila mana kita menyebut berkaitan dengan wasiat ni perlu ada hitam putih, Ustaz. Betul. Sebab kita takut jadi macam mana peristiwa dalam kisah 3 Abdul tu. Tuan Ismit Isketambola dia lupa nak buat wasiat, sehingga mana anak-anak ni bergaduh. Jadi Ustaz, dalam konteks cerita 3 Abdul, Ustaz, adakah kondisi si abang ni memberikan ataupun membahagikan harta sebegitu, adakah dibenarkan, Ustaz, kalau ibu ayah ni tak melakukan wasiat ataupun tidak ada hitam putih ni, Ustaz? Tak boleh. Pada dasarnya kalau kita tengok balik kisah 3 Abdul tu, kan, Ismail Ulam Diraja ni, dia ada anak Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub, kan. Jadi bila meninggal dunia saja, Abdul Wahab dia berkuasa, dia pun beri kepada Abdul Wahib, kamu dapat sekian kan. Adapun untuk Abdul Wahub dapat rumah yang nak roboh contoh kan. Jadi pada dasarnya bila mana seorang itu meninggal dunia, tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan hibah, tidak meninggalkan apa-apa declaration harta sepancaran dan sebagainya, maka ketika itu semua hartanya itu jatuh harta pusaka. Bila pusaka, pada dasarnya kena faraid lah. Bila faraid, so maknanya kalau anak dia tadi tu Abdul Wahab, Abdul Wahab, 3 orang lelaki, so mana-mana akan dapat sama rata. Dua. Senang cerita dia macam itu. Tapi sebab oleh kerana semuanya lelaki, bagi 3 je lah. Bagi 3. Bermakna kalau harta Ismail Ulam Diraja tu ada 3 juta, masing-masing dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sebab ikut faraid. Contoh kan. Itu pada dasarnya macam itu. Kan? Tu al-kisah dia macam itu. Jadi yang sulung tadi tu tak boleh suka hati dia oleh kerana dia sulung, dia besar. Maknanya dengan kuasa dia tu, dia terus memutuskan bahawa harta ni Abdul Wahab dapat apa, Abdul Wahid dapat apa, Abdul Wahab dapat apa. Kan? Pada dasarnya tak boleh. Kecuali semuanya setuju. Tak apalah, Abdul Wahid berkata rumah nak roboh pun roboh lah, saya setuju. Contoh. Kan? Tapi syarat nak setuju tadi tu pada dasarnya, bukan sekadar mereka tu semuanya kena balik, mereka kena berakal, bahkan paling tidak mereka tu tahu bahagian sebenar. Macam tadilah, kalau harta ayah tadi 3 juta, kalau bagi 3 masing-masing dapat 1 juta, 1 juta. Jadi kalau dah tahu dah dapat 1 juta, ketika itu Abdul Wahab walaupun dapat rumah nak roboh pun tak apalah. Dia setuju nak macam mana? Mungkin dia kaya lagi kan, dia lebih kaya pada abang-abang dia. Tu ada kaedah-kaedah tertentu. Jadi pada saat itu bolehlah kalau yang si adik, si Abdul Wahab tu redha, tak ada masalah, Ustaz. Jadi itulah sebenarnya kena ada konsep redha juga dalam pembagian wasiat ni. Jadi sebenarnya kita ni tak perlu dah nak berbalas sebenarnya harta ibu ayah kita ni. Sebab harta tu nanti dapat kita pun akan meninggal juga. Akhirnya meninggalkan harta tu juga. Dapat pula kepada waris kita. Jadi tak perlu nak bergaduh sebenarnya bab berkaitan dengan harta ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih di atas jawapan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya pada sahabat kita Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah penulisan wasiat yang diamalkan di Malaysia menurut ajaran Rasulullah SAW, atau adakah sebarang peraturan tambahan yang menyebabkan berlakunya keremehan dalam meninggalkan wasiat? Terima kasih Ustaz Naim. #biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kat sini di antara syarat ataupun rukun dalam penulisan wasiat ni, Ustaz. Silakan. Jadi pertama-tamanya kalau kita lihat apakah yang wasiat yang sekarang kan di Malaysia banyak kan, syarikat sekian kan. Contohlah macam-macam lah. Lepas tu adalah pula penerangan-penerangan tentang kepentingan wasiat dan sebagainya. Adakah yang diamalkan di Malaysia ni bertepatan dengan apa yang Nabi suruh? Pada dasarnya ya betul. Kan memang betul. Setiap kita ni sebab Nabi sebut, janganlah kamu, Nabi sebut bila mana seorang itu sempat bermalam 2 hari, sempat bermalam, sempat tidur 2 malam, maka janganlah kamu lupa untuk berwasiat pada malam yang ketiga. Kan? Sebab bila mana kita boleh hidup 2 hari ni, kan, masuk hari ketiga tu kita tak tahu lagi hidup ke tak hidup. Sedangkan kita ada harta, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah, kita ada macam-macam perkara yang perlu diselesaikan. Maka pada dasarnya memang Nabi menuntut kita untuk berwasiat. Cuma macam tadilah, wasiat tu apa dia? Pesan lah. Ini ayah ada hutang, nanti tolong bayarkan kan. Ini dia akaun sekian ni bukan kamu punya, ni kena serahkan kepada orang. Itu maksudnya berwasiat. Jadi jangan fikir wasiat ni bagi harta. Walhal sebenarnya wasiat ni ada kaitan dengan hutang tu sendiri, dengan amanah dia, dengan dia nak bersedekah jariah, dia nak berwakaf. Ini kita kena tengok macam tu. Lepas tu bila sebut kena melantik berwasiat ni, maknanya melantik pentadbir, melantik wasi. Sebab contoh macam kalau saya meninggal dunia, siapa yang nak uruskan harta saya ni? Siapa?
Kan? Jadi kalau tak ada pelantikan daripada awal, nanti semua waris dia McDonald saja, dia buat bodoh je. Nantilah tunggu itu sebagainya. Tapi bila mana masih hidup ni kita telah melantik, katalah kita lantik isteri saya dengan ini melantik isteri saya untuk menguruskan semua harta pusaka saya. Isteri pun sama juga, saya dengan ini melantik suami saya untuk menguruskan semua harta pusaka saya. Sebab maknanya bila sebut macam itu saja, automatik isteri ataupun saya telah dilantik jadi wasi pentadbir. Jadi ini yang namanya kita kena berwasiat juga. Sebab itu kenapa sekarang ni harta pusaka di Malaysia ni yang tertangguh tak banyak tak selesai ni, lebih 70 bilion. Sebab tadi itulah tidak ada pelantikan wasi. Kan? Ayah meninggal, anak beranak semua tak tahu, lantak pi lah. Kan? Itu isu dia. Suami meninggal, isteri pun tak tahu. Anak meninggal, ayah pun tak, adik-beradik tak buat apa-apa. Jadi maknanya dalam Islam bila sebut wasiat seperti mana yang Nabi suruh, kita ni nak kena lantik pentadbir. Macam contoh kisah perang, kalau tak silap perang Mu'tah ataupun tidak, kalau tak silap macam tu. Nabi pesan mula-mula siapa jadi panglima. Nabi sebut sipulan. Kalau sipulan ni jatuh gugur, yang nombor 2 naik. And yang nombor 2 ni kalau gugur, nombor 3 naik. Jadi ini sebenarnya inilah kaedah pengurusan pusaka tadi. Mana ayah telah berpesan siapa yang jadi pentadbir bila ayah tak ada. Itu. Jadi perkara ini perlu dibuat. Pada dasarnya memang betul Nabi suruh buat. Dan apa yang berlaku di Malaysia ni pun sebenarnya adalah rentetan daripada amanah Rasul Nabi juga. Cumanya cara kita buat wasiat tadi tu mungkin entah apa-apalah, itu isu dia kan. Jadi pada dasarnya kalau kita buat satu-satu wasiat ni dia ada rukun dia. Ada rukun. Bila rukun ni macam solat lah. Solat ada rukun 13. Maknanya rukun ni buat haji, buat umrah pun ada rukun. Ni ramai sahabat-sahabat kita nak pergi haji sekarang musim haji kan. Jadi rukun ni kita kena faham. Rukun ni makna kalau kita buat macam solat 13 rukun, kita buat tu kena 13 tu, maka solat kita sah. Tapi kalau kita buat solat tu ada rukun-rukun tertentu kita tinggal. 13 tu katalah rukun kedua ke rukun ketiga kita tak buat, maka solat kita tak sah. Jadi begitu juga wasiat. Wasiat ni ada rukun dia. So makna kalau kita buat ikut rukun dia, maka wasiat kita sah. Tapi kalau kita buat tak ikut rukun dia, maka wasiat kita tak sah. Bila tak sah ni boleh tak boleh pakai lah pada dasar dia. Jadi rukun dia pertama pewasiat. Ustaz, sebelum kita masuk rukun tu Ustaz, kita nak berhenti berehat seketika dulu sedang betul sekalian. Banyak lagi kita nak tahu ni berkaitan dengan rukun, tentang rukun-rukun melakukan wasiat ni. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Rasulullah SAW pernah bersabda dan berwasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa jangan kita tinggalkan 3 perkara setiap hari. Yang pertama adalah solat sunat duha 2 rakaat. Yang keduanya adalah jangan kita meninggalkan 3 hari puasa setiap bulan. Dan yang ketiganya solat sunat witir sebelum mana kita tidur. Ayuh sama-sama kita ambil wasiat Nabi ini bertepatan dengan tajuk kita yang kita kupaskan pada hari ini berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pada pagi ini pertemuan kita merungkaikan segala kekeliruan kita berkaitan dengan wasiat dalam Islam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita masih lagi sedang menantikan berkaitan dengan di antara rukun-rukun dalam penulisan wasiat Ustaz. Jadi boleh Ustaz teruskan lagi dengan seterusnya. Silakan. Jadi bila sebut rukun ni, pertama-tamanya pewasiat tu sendirilah kan, pewasiat. Maknanya saya kan, kalau ayah yang berwasiat, ibu yang berwasiat, suami yang berwasiat, so maknanya orang tu sendiri pewasiat kan, kena ada lah kan. Dia pula kena cukup syarat lah, maknanya dia ni balik, berakal kan, tidak ada paksaan kan, untuk membuat wasiat tersebut. Sebab tu nanti kalau kita buat wasiat tu betul-betul jelas dalam kita punya draft tu, saya Muhammad Ghazali Ibrahim, nombor IC, alamat dengan ini kan, waras, tidak ada paksaan, dan menyatakan bahawa ini adalah wasiat terakhir saya kan. Sebab bila sebut wasiat terakhir saya ni, wasiat ni dia boleh buat selalu.
Selagi mana kita hidup, apa semua kita boleh buat lah. Kan? Cuma terpulanglah dia nak buat dengan apa? Dengan peguam ke, dengan syarikat A ke, syarikat B ke. Cumanya kalau kita buat dengan peguam, dengan syarikat banyaklah you punya kos dia nak kena bayar. Setiap kali buat kena bayar. Tapi bila kita buat sendiri tak ada masalah. Memang pada dasarnya memang boleh buat pun. Kan? Jadi pertama pewasiat itu sendiri cukup syarat. Kan? Balik, berakal, tidak ada paksaan. Kan? Lepas tu clear dia nyatakan bahawa ini adalah wasiat saya. Kan? Yang kedua, penerima wasiat. Mana bila sebut pentadbir wasiat, pengurus wasiat tu sendiri kan. Bila saya meninggal sebenarnya siapa yang akan uruskan saya punya wasiat tadi tu kan, sebab dalam wasiat tu ada sebut bayarkan hutang, bagikan harta sekian kepada sipulan-sipulan contohlah apa semua kan. Bacakan wasiat saya. So maknanya kena ada pentadbir. Pentadbir tu yang namanya wasi. Tak apa, silakan isteri boleh lantik suami, suami boleh lantik isteri, boleh lantik anak sulung, boleh lantik kawan-kawan. Kan? Yang wasi tu sendiri makna pentadbir tu sendiri sama juga balik, berakal, dan dia tu seorang yang efisien, yang bertanggungjawab, yang amanah. Jadi maknanya sebab itu pada dasarnya kalau kita nak buat wasiat ni, kita lantik siapa-siapa yang kita tak kenal, kita lantik syarikat-syarikat yang kita pun tak tahu hujung pangkal daripada dasarnya, tak boleh pakai wasiat tu. Sebab syaratnya pentadbir tu kita kena kenal. Rukun kedua sebab dia kena efisien. Contoh bila kita meninggal saja, dia akan terus buat kerja-kerja tadi. Kumpulkan dokumen-dokumen harta, lepas tu pergi pejabat pusaka ke, pergi ke mahkamah ke untuk uruskan harta pusaka kita. Jadi kalau kita lantik pentadbir, lantik wasi, kita dah meninggal, dia McDonald buat tak tahu je. So makan masa lah. Sepatutnya kita lantik pentadbir ni dalam tempoh 3 bulan harta kita selesai, pusaka kita selesai 6 bulan. Ini kita dah lantik pentadbir tapi 3 tahun tak selesai lagi, 10 tahun kita tak selesai lagi. Macam mana ni? So maknanya pada dasarnya wasi itu sendiri kan, kita kena kenal dia, kita kena tahu dia efisien ke tak efisien dia. Contoh macam saya ni yang berwasiat kan, nak bagi tahu kepada pentadbir suruh jaga anak-anak saya, suruh jaga harta saya. Sedangkan saya ni bawa kereta pun laju juga. Rupanya yang kita nak lantik jadi pentadbir tu, dia kalau bawa kereta lagi laju pada kita. So maknanya kalau aku lantik dia, habis nanti anak-anak aku mati ni contoh kan. Ni contoh. Jadi sampai ke tahap tu sebenarnya kalau kita nak melantik pentadbir tu bukan mudah-mudah, bukan senang-senang. Kan? Itu nombor 2 wasi tadi tu. Pertama orang yang berwasiat. Kedua orang yang dilantik untuk melaksanakan kita punya wasiat. Ketiga barang yang diwasiatkan. Apa barang dia? Kan? Contoh macam tadi, 1/3 daripada harta saya hendaklah disedekahkan sebagai amal jariah, kan? Ataupun 5,000 daripada wang ASB ke, 10,000 daripada wang Kedul SP ke, hendaklah disedekahkan, hendaklah dihadiahkan. Contoh. Jadi itu namanya perkara yang diwasiatkan, kan? Termasuklah tadi hutang-hutang. Kan? Ayah ada hutang tu naklah diselesaikan. So ini barang-barang yang diwasiatkan. Kan? Ini dia. Kan? Anak-anak semua nanti ditulis dalam wasiat tu. Kan? Nanti bila saya meninggal tolong bacakan wasiat saya ni. Dia dibacakanlah. Ini pesanan daripada ayah kepada semua anak-anak. Kan? Janganlah kamu derhaka kepada Allah, jangan buat maksiat, hendaklah kamu bersilaturahim. Ini semua antara perkara-perkara ataupun benda-benda barang-barang yang diwasiatkan. So maknanya ada 3. Kan? Pertama pewasiat, kedua orang yang akan melaksanakan wasiat tersebut, dan yang ketiga tadi barang yang diwasiatkan. Jadi barang yang diwasiatkan ni tak boleh ada perkara yang melanggar syarak. Jadi sebab tu kalau dia kata 10,000 daripada duit akaun ASB saya hendaklah pergi hantar ke gereja, pergi hantar ke kuil, pergi belikan arak untuk sekian-sekian. Itu pada dasarnya tak boleh lah, sebab dia mewasiatkan perkara yang haram. Ataupun dalam wasiat tadi tersebut, ni harta-harta saya ni hendaklah semuanya diberikan kepada Baitul Mal. Jangan 1 sen pun diberikan kepada anak-anak saya. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bercanggah. Jadi ini antara perkara yang nak ditengok juga. Jadi jangan suka-suka kita ni buat wasiat. Rupanya takutnya barang yang kita buat tulis dalam wasiat tu bercanggah dengan hukum syarak. Jadi 3 pewasiat, orang yang akan melaksanakan wasiat. Ketiga barang yang diwasiatkan. Yang keempat ni kena ada ijab kabul. Maksud ijab kabul tu, saya melantik sipulan-sipulan untuk menguruskan pusaka. Jadi bagaimana sipulan tu dia kena menerimalah pelantikan saya. Kita lantik, macam contoh saya duk lantik Cak, duk lantik Lokman ni, Da'i Lokman kita. Tiba-tiba Da'i Lokman pun tak tahu.
Yang saya meninggal dunia, dia pun tak tahu apa. Pada dasarnya tak boleh. Kena tahu. Kan? So cara nak tahu tu contoh macam pesan lah. Macam tadi, ayah pesan kepada anak sulung, suami pesan kepada isteri, yang kalau jadi apa-apa dekat abang, nanti kamu uruskanlah harta ni elok-elok. Itu maknanya itu pelantikan tu. Kan? Mak kita kata, baik bang, insya-Allah saya akan buat yang terbaik lah. Ataupun anak tadi tu, anak sulung, Along, kamu dah pergi sekolah, dah belajar dekat mana, dah apa semua, dah jadi da'i milenium lah, apa semua macam tu kan. Jadi kamu tahu hukum hakam, tahu proses macam mana. Jadi ayah lantik kamu jadi pentadbir. Kalau ayah tak ada, nanti kamu uruskanlah harta ni elok-elok, bincang anak beradik macam mana nak bagi itu sekian. So maknanya kena ada pelantikan. Ayah tadi melantik, suami tadi melantik, anak tu kena terima, baik ayah. Jadi kalau dalam draft kena buktikan pewasiat tanda tangan, pentadbir tadi tanda tangan. Itu kena ada ijaz dan kabul. So maknanya ada 4 pewasiat, orang yang akan melaksanakan wasiat, ketiga barang yang diwasiatkan, keempat tadi kena ada ijaz dan kabul, dan yang kelima kena ada saksi. Kena ada saksi. Saksi kan. Jadi paling kurang 2 orang lah yang terbaik. Kan? Saksi. Bagusnya 2 lelaki. Tapi kalau ada 1 lelaki 1 perempuan tu pun tak jadi masalah, sebab ini bukan saksi jenayah. Kan? Kalau saksi jenayah itu confirm lelaki kena 2, kalau perempuan kena 4. Kan? Ini bukan saksi kahwin. Kan? Jadi ini saksi sekadar pengurusan. Kan? Memang kalau dapat 2 lelaki lagi bagus, ataupun 1 lelaki 2 perempuan pun boleh juga. Tapi macam tadilah, pada dasarnya wasiat ini bukan wasiat jenayah, bukan wasiat nikah. Jadi sekadar memadai ada 2 orang. 2 orang sama ada laki perempuan pun boleh. Kan? Jadi cukup syarat 18 tahun ke atas. Kan? Jadi kena ada lah. Jadi kalau kita buat dokumen tu, kena ada tanda tangan saksi 1, kena ada tanda tangan saksi 2. Kalau kita duduk depan-depan ni, maknanya saya dengan Cak, contoh kan, ada 2 lagi saksi. Baru boleh pakai. Baru boleh wasiat tadi tu dilaksanakan. Kalau tidak, nanti tak cukup syarat lah. Memang kita nak laksanakan ni, tapi nanti waris tanya, mana, apa bukti, apa dalil. Dah pening kepala dah. Memang. Tapi kalau tak ada 2 saksi tadi tu, kita boleh gunakan nanti bila saya dah meninggal, boleh juga dilaksanakan wasiat tersebut selagi mana tidak bercanggah dengan syarat. Tapi kalau ada pertikaian, maka ketika itu kita boleh guna kaedah radul yamin. Kita bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, pada sekian hari bulan, pada sekian waktu, ayah telah berwasiat kepada saya menyatakan sekian. Itu dia. Jadi kalau dia tak setuju, dia kena lawan. Wallahi wabillahi watallahi, saya tak setuju dengan wasiat ayah. Ustaz, kalau macam saksi tu Ustaz, kita lantik daripada kalangan adik-beradik boleh? Boleh, tak jadi masalah. Pada dasarnya boleh. Kan? Cumanya macam tadilah, kalau nama dia disebut kat situ akan terima apa-apa, dia tak boleh dah jadi saksi. Kalau jadi saksi, dia setuju sangat, dia jadi tak boleh sebab ada bias kat situ kan. Contoh kan. Jadi maknanya boleh juga kan. Saksi tadi tu boleh di kalangan adik-beradik, boleh di kalangan anak pun boleh, tapi cukup syarat lah 18 tahun ke atas. Jadi Ustaz, sebenarnya bila menyebutkan tentang wasi ni Ustaz, maksud dia orang yang memegang amanah ni bukan bermaksud harta tu dia punya lah. Tidak. Orang ada beranggapan, dia ni kena nanti jadi saksi, jadi pentadbir ni, kiranya confirm dia ni harta semua dia pun ada buat macam tu. Jadi tak sebenarnya bukan begitulah Ustaz. Jadi ini satu info tambahan kepada kita lah. Janganlah orang yang telah dilantik sebagai pentadbir tu dia melakukan harta si mati ni seperti mana harta dia punya sendiri. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi insya-Allah kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mengatakan tiada harta untuk diwasiatkan. Adakah penulisan wasiat hanya pada harta sahaja? Apakah Nabi SAW juga menggunakan penulisan sebagai bukti dan peringatan dalam wasiat-wasiat baginda kepada umatnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang menarik tu. Ustaz, silakan. Betul. Ramai juga dia beranggapan, dia tak ada harta, tak payah wasiat lah. Sebenarnya ada harta ke, tak ada harta ke, ada waris ke, tak ada waris ke, ada hutang ke, tak ada hutang ke, pada dasarnya memang kita kena berwasiat. Macam tadilah. Kan? Wasiat tu apa? Kan? Wasiat tu sebenarnya arahan-arahan. Wasiat tu sebenarnya pesanan-pesanan. Kan? Jadi maknanya kita tak ada harta, ataupun harta tu mungkin telah dibagi-bagi kepada anak. Kita katalah kita ada 3 rumah. Kan? Rumah-rumah tadi tu semua dah tukar nama anak dah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tu maknanya masih hidup, dia dah hibahkan rumah tersebut kepada anak-anak. Dah tukar nama dah. Jadi maknanya tak ada harta lah. Ataupun kalau ada motor, ada kereta pun masing-masing dah bagi. Ni kau punya, kau punya, kau punya. Contoh. Ada duit dalam akaun pun dah ditransfer dah. Contoh. Kan? Adalah satu
kad ATM saja kita pegang nak belanja apa-apa, tapi akaun tu pun dah nama orang contoh. Jadi bila dalam situasi ni memang betul lah, bila dia meninggal dia tak ada harta dah, sebab rumah dah dibagi dekat anak-anak, kereta motor pun dah bagi dekat anak-anak, duit pun dah bagi dah masing-masing. Walaupun dia tak ada harta tu, tapi dia masih dituntut untuk berwasiat. Apa dia macam tadilah, ingatkan anak-anak, kan, buat satu lembar ataupun selalu sebutlah, nanti kalau ayah dah tak ada, mak dah tak ada, kamu ni semua jangan gaduh-gaduh lah, sebab dah dapat harta masing-masing dah, kan. Berdamai, elok, kan, fikirlah buat apa-apa pun, berpakatlah, kan. Seminggu sekali, contoh seminggu sekali, kan, hari Jumaat ke Khamis malam Jumaat kamu duduklah ramai-ramai baca Yasin, hadiahkan kepada mak ayah. Ini wasiat juga, kan. Seminggu, kalau boleh sebulan sekali, jangan tunggu setahun sekali je baru nak pergi kubur mak ayah, raya baru nak berkumpul, kan, sampai jam kubur tu tuan-tuan, kan, sampai hantu-hantu pun tak nak keluar, dah kata jam kat atas, nanti tunggu besok lah, kan. Jadi menziarah kubur ni satu perkara yang orang kita pun banyak terlepas pandang. Walhal sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi, ziarah kubur ni Khamis, Jumaat, Sabtu, kan, petang Khamis tu, kan, sampailah Ahad sebelum Zuhur tu, pada dasarnya 3 hari ni roh ibu ayah tu duduk atas kubur tu. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak semua lari. Semua tak pergi. Semua tak pergi. Dia duduk atas kubur tu, dia buat apa? Dia kata, mana anak aku tak datang ni, ya. Tu dia. Betul, sibuk, busy. Hadiahkanlah Fatihah untuk mak ayah. Dia teringat je, Al-Fatihah untuk mak ayah kita, ataupun kita sedekah, kita nak untuk mak ayah kita, kan. Walaupun kita busy, tak sempat ziarah kubur, tapi kena buatlah amalan-amalan tadi tu. Jadi mak ayah pun tahu, oh anak aku busy, tak apalah, dia hantar juga Fatihah kat aku, dia hantar juga sedekah kat aku, dapatlah juga, kan. Ini dah lah busy, langsung tak buat apa-apa, kita buat maksiat, buat dosa pula. Jadi mak ayah dapat benda tu, kan. Jadi dalam situasi macam ni, kita sebut dalam wasiat tersebut, kan. Memang betul kita tak ada harta, sebab masing-masing dah dapat dah. Kita sebut seminggu sekali, kan, kamu berkumpullah baca Yasin, sedekahkan Fatihah untuk mak ayah, ataupun beberapa bulan sekali buatlah kenduri arwah, sedekahkan makan kepada, kan, ahli kampung ke sebagainya. Buat macam tu untuk jarah tadi berpanjangan, kan. Sebab apa? Sebab ini pun antara perkara yang dituntut dalam agama, kan. Kamu, kan, yang abang-abang ni kena tengok adik-adik, adik-adik yang perempuan, sebab nanti kamu akan jadi wali untuk, katalah contoh, kan, jadi pastikan mencari pasangan yang bagus, yang baik, kan, calon suami ke calon isteri. Jadi walaupun tak ada harta, tapi wasiat dalam bentuk yang begini perlu dibuat juga sebagai pesanan, sebagai peringatan. Jadi bila kita meninggal, wasiat tadi dibacakan dalam bentuk arahan-arahan, yang arahan ni juga bertepatan dengan hukum syarak. Contoh macam jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan buat dosa dan sebagainya. Ini semua dalam agama suruh. Jadi bila anak-anak tadi tu dah dengar wasiat ayah, dia langgar juga. Kamu tanggung dosa lah. Kamu tanggung dosa lah, sebab aku dah sebut dah. Ayah dah sebut dah. Jangan buat, yang kamu buat juga. Jadi maknanya dalam keadaan tadi tu, kamu buat, kamu tanggung lah. Bukan sekadar kamu langgar wasiat mak ayah, tapi kamu langgar juga wasiat Nabi dan wasiat Allah tu sendiri. Akbar. Jadi wasiat itu bukan hanya dalam bentuk harta, wasiat itu sendiri pun berpesan-pesan dalam bentuk ilmu dan juga agama. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi kita nak kupas berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, kembali kita bergabung di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini. Sama-sama kita menambah ilmu, pengetahuan kita berkaitan dengan salah satu ilmu yang bagi saya cukup penting di dalam situasi zaman sekarang ni, zaman teknologi maklumat, zaman penuh fitnah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Ayo sama-sama kita teruskan lagi menjawab soalan-soalan daripada sidang penonton kita. Jadi kita nak teruskan lagi, Ustaz, dengan soalan berikutnya daripada Puan Rahizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
bagaimanakah cara yang betul untuk seseorang yang sudah tidak mempunyai kedua ibu bapa, tiada anak-anak untuk membuat wasiat ke atas harta-harta peninggalannya? Ke manakah agihan yang harus diberi dan juga apakah boleh diwakafkan ke semua harta benda peninggalannya? Terima kasih kepada Kak Zah dari Cendua Pahang. Jadi silakan Ustaz. Ini pun antara soalan yang agak famous jugalah dalam masyarakat kita, sebab ialah bukan semua orang tu ditakdirkan ada rezeki suami, isteri, anak-anak kan. Jadi sebab tu dalam Quran pun Allah sebut kalalah kan. Satu istilah Allah sebut dalam isu-isu pusaka ni, Allah sebut kalalah. Kalalah ni seorang yang dia sebatang kara lah, ibarat dia sebatang kara. Ibu ayah dah tak ada, jadi bila ibu ayah tak ada, datuk nenek pun dah tak ada. Lepas tu dia tidak ada pasangan, tak ada suami, tak ada isteri. Mana kalau sempat berkahwin pun mungkin suaminya dah mati, lepas tu tak ada anak-anak kan. Lepas tu adik-beradik pun tak ada. Ada adik-beradik pun mungkin dah meninggal. Jadi akhirnya dia sebatang kara kan. Jadi dalam situasi begini, apa dia nak buat? Dia ada harta, dia bekerja, dia ada harta, dia ada pendapatan, ada saving, ada macam-macam lah. Jadi kalau dia tak buat apa-apa wasiat, ya, nanti kalau dia meninggal, harta dia pun susah nak diuruskan pertama. Sebab dia tak lantik siapa-siapa untuk menguruskan harta. Lepas tu harta tadi yang banyak-banyak tu nak buat apa? So sudahnya nanti mungkin harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Tak apalah, pergi Baitul Mal tu satu isu yang bagus. Cumanya kadang nak sampai ke Baitul Mal tu pun ambil masa. Rupanya lepas 10 tahun baru Baitul Mal ambil. Lepas 10 tahun baru Baitul Mal ambil, baru Baitul Mal buatlah masjid ke, buat surau ke, buat apa, baru pahalanya mengalir kat dia. Sebab jadi selama 10 tahun tu tak ada apa-apa. Macam-macam isu lah. Tanah, kalau ditinggalkan tanah, tinggalkan rumah, benda tu orang pecah masuk ke apa semua tanah tadi, orang ceroboh, buat apa-apa, dia tak ada apa-apa pada dasarnya. Jadi sebab tu dia kena merancang juga. Dia tahu situasi dia begitu. Jadi apa perlu dibuat? Pertama-tamanya dia kena carilah pentadbir. Kalau kawan-kawan lah, boleh tak nanti kalau jadi apa-apa dekat aku, mana aku meninggal, kau tolong uruskan harta aku ni. So maknanya dia kena cakap juga kawan baik ke, siapa ke dan sebagainya. Walaupun kalau dia ada peguam peribadi ke, dia kena buatlah urusan tadi tu. Maknanya dia kena buat wasiat, melantik pentadbir untuk menguruskan harta dia. Aku ni tak ada anak kan, tak ada suami, tak ada apa dah, aku sebatang kara je. Tapi aku ada niat nak sedekah jariah ke masjid ke surau ke kan. Aku ada anak angkat kan. Jadi aku nak bagi 1/3 harta kepada dia. Aku ada mak angkat contoh, aku ada adik-beradik angkat contohlah kan. Yang masa dulu aku belajar dekat London, dia banyak tolong aku contoh. Jadi dia nak mengenang budi balik orang-orang ni. So kat situ dia ada hasrat untuk berwasiat kan. So sebutlah, jadi 1/3 daripada harta aku ni tolong bagi dekat anak angkat aku. Atau ini sedekah jariah dia ni. Bagi dekat masjid, bagi kat surau, bagi kat apa. Jadi dia kena bagi arahan-arahan tadi tu kepada pentadbir. Pentadbir tadi tu. Kena dia. So ataupun dengan makna lain dia kena buat wasiat lah. Sama ada dia buat wasiat sendiri, boleh, tak jadi masalah. Tapi macam tadilah, dia buat wasiat pun siapa nak laksanakan wasiat tadi tu kalau tak ada pentadbir. Jadi dalam situasi ini dia kena cari pentadbir. Macam mana ataupun siapa jadi pentadbir tu, silalah. Awak selesainya macam mana. Kalau awak selesai dengan syarikat A, syarikat A lah, syarikat B, syarikat B lah. Dengan majlis agama, dengan Baitul Mal, silalah pergi ke majlis agama, pergi Baitul Mal, buat urusan tu elok-elok kan. Supaya harta kita tadi tidak terbiar kan. Jadi kalau kita ada niat nak beramal jariah, nak berwakaf pun, amal jariah tadi tu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lagi bagus. Kalau tidak nanti akan terbiar kan. Dan selebihnya kalau ikutkan kat situ ialah dia ni kata dia tak ada keturunan dan sebagainya kan, sebab waris dah tak ada. Contoh dia kata mak ayah dah meninggal, adik-beradik dah meninggal, tapi bila cek-cek balik mungkin dia ada saudara yang jauh, disebut zawil arham. Dalam bab pusaka ke apa ke disebut zawil arham, saudara yang jauh. Jadi mungkin nanti pentadbir ni akan cek rupanya dia ni ada saudara yang jauh. Jadi 2 pupu ke 3 pupu ke berapa pupu ke. Jadi nanti sebahagian harta tu akan pergi juga kepada ahli waris selain pada Baitul Mal. Kan? Itu dia kan. So maknanya dalam situasi macam ini, janganlah kita ingat bila kita tak ada waris dah, kita biarkan saja begitu harta kita. Dan ini banyak berlaku. Sebab itu antara pusaka-pusaka yang tidak dituntutnya ialah sebahagian besarnya ialah mereka yang tidak ada waris. Dia fikir aku pun tak tahu nak bagi kat siapa. Akhirnya dia biarkan begitu saja. Tidak. Sedangkan dia ada saudara angkat, dia ada adik-beradik angkat, mungkin dia ada best friend. Contoh kan. Jadi kan bagus dia bincang dengan best friend ke, anak angkat ke, macam mana untuk menyalurkan harta-harta tadi dengan cara yang betul, supaya bila dia meninggal dunia,
kan, ada jariah-jariah tentu mengalir kepada dia. Kan? Surah An-Nisa ayat 11. Kalau tuan-tuan nanti sempat buka surah An-Nisa ayat 11, hujung ayat 11 tu Allah sebut apa dia? Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafa. Ibu ayah kamu, adik-beradik kamu, suami ke isteri ke siapa ke, kamu tidak tahu siapakah yang akan bantu kamu bila mana kamu dah masuk kubur nanti. Siapa tolong kamu? Isteri dapat bahagian faraid, dia belah. Suami dapat bahagian faraid, dia belah. Ibu ayah dapat faraid pun dia belah. Siapa yang akan buat kebajikan untuk kamu ni? Orang masjid. Kan? Orang masjid. Tapi oleh kerana kamu punya sedekah kat masjid tadi tak banyaklah bantuan dalam tu. Tapi kalau kamu tinggalkan sedekah yang banyak untuk masjid, untuk surau, untuk asrama anak yatim, untuk keluarga angkat tadi tu, anak angkat kita katalah seorang belajar agama ataupun belajar doktor, tapi kita sara dengan duit kita, dia belajar lulus jadi doktor, kan? Dia buat kebajikan banyak, so pahala tu mengalirlah kepada kita, kan? Jadi dalam situasi macam ini, bagi mereka yang tadilah tidak ada rezeki waris dan sebagainya, jangan putus asa, dan dia kena uruskan juga dia punya harta tu dengan cara yang baik. Antaranya dia boleh berwasiat, dia juga boleh buat hibah, katalah dia memang nak bagikan harta dia kepada siapa-siapa yang dia nak bagi, boleh silakan, tak jadi masalah, kan? Yang penting jangan dibiarkan begitu saja, ataupun dia tak boleh sedekahkan hartanya semua-semuanya, aku serahkan semuanya kepada Baitul Mal, tak boleh. Walaupun memang Baitul Mal ada bahagian, pada dasarnya dia tak boleh serahkan begitu saja, kan? Sebab kalau kita lihat kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang memang kaya, dan di sini sebut, dia kata, ya Rasulullah, semua harta aku ni aku nak infakkan ke Baitul Mal. Nabi kata, jangan, ada waris kamu tu nak makan apa, kan? Kalau macam tu separuh lah, separuh aku infak, separuh aku tinggalkan untuk anak isteri. Nabi kata jangan, separuh tu masih banyak. Okey lah, kalau macam tu 1/3 lah, 1/3 satu aku infakkan untuk Baitul Mal, 2/3 aku tinggalkan untuk ahli waris. Itu antara kaedah-kaedah dia. Tapi dalam situasi macam ini, macam tadilah, kalau dia nak infak pun buatlah elok-elok, kalau dia nak berwakaf pun buatlah elok-elok, kalau dia nak hadiahkan kepada siapa pun buatlah elok-elok. Siapa dia nak jumpa, sila. Dia nak jumpa peguam ke, dia nak jumpa majlis agama ke, dia nak jumpa syarikat A, syarikat B ke, kan? Dalam situasi macam ni dia kena berusaha. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia ada best friend, kawan yang baik, apa semua, dia boleh juga berpesan, kan? Mungkin bila meninggal nanti kawan tadi boleh tolonglah uruskan apa yang sepatutnya. Jadi secara ringkasnya, tetap perlu berwasiat, walaupun siapa anda, sama ada hidup sebatang kara ataupun tidak, tetap kena wasiat. Sebab kita tak tahu, Ustaz, kadang-kadang ada sebenarnya ahli keluarga, ahli waris yang sebenarnya kita kadang-kadang tak tahu wujud kewujudannya, rupanya mereka ni juga ada hak terhadap harta kita tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seorang mu'allaf meninggal dunia sedangkan ibu bapanya masih non-Muslim, adakah dia berhak mewasiatkan hartanya buat kedua orang tuanya? Mohon Ustaz kongsikan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ini tentang pemberian harta kepada yang non-Muslim. Silakan. Pada dasarnya, anak tadi yang dah Islam, kalau dia meninggal, maknanya mak ayah yang bukan Islam tak ada bahagian, faraid tak ada, kan? Dan dia, kalau yang anak yang tadi yang Islam pun, kalau dia tak buat apa-apa wasiat ke apa semua, maka kalau dia meninggal, harta tadi itu solid pergi ke Baitul Mal. Betul. Kan? Itu dia. Jadi dalam satu situasi macam ini, tak salah pun dia berwasiat. Kan? Dia buat wasiat, dengan ini saya mewasiatkan 1/3 daripada harta saya ataupun 20% daripada harta saya, kan? Hendaklah diserahkan kepada ibu ayah saya yang masih belum Islam lagi. Boleh, tak ada masalah. Jadi bila dia meninggal dunia nanti, pentadbir akan uruskan harta dia, dia akan keluarkanlah 1/3 nilaian ke, 20% nilaian ke, dia akan hantar kepada ibu ayah yang bukan Islam tadi, kan? Dan hukumnya adalah sah. Maknanya anak tadi tak berdosa. Dia beri wasiat, dia beri harta kepada mak ayah yang bukan Islam, secara wasiat tak berdosa dan tak salah. Itu cerita dia. Pada dasarnya boleh, dibolehkan, diharuskan. Begitu juga kalau mak ayah yang bukan Islam tadi tu, dalam rupanya dia pun buat wasiat, 1/3 atau 10% ke 20% ke, ataupun rumah sebiji nanti ni tolonglah berikan kepada anak saya nama sekian-sekian, walaupun dia dah Islam. Jadi anak yang Islam tadi tu, dia boleh menerima pembahagian harta secara wasiat daripada ibu ayah dia. Pada dasarnya pun boleh juga, kecuali yang tak boleh tu kalau yang diwasiatkan dia tu benda yang haram. Contoh kan, katalah bapa dia memang businessman ke, kaya kan, waktu kata ni saya punya bisnes
arak ke bisnes judi ke, saya wasiatkan kepada anak saya. Itu tak boleh lah. Selagi yang diwasiatkan itu benda yang halal, so pada dasarnya boleh. Yang bukan Islam pun boleh, yang Islam pun boleh. Cuma kaedahnya tadi tu kena buat elok-elok lah, supaya wasiat tersebut akan terlaksana dengan baik. InsyaAllah. Jadi perlu ada hitam putih di antara yang Islam juga, yang juga bukan Islam tersebut. Jadi mudah-mudahan, sebab kadang-kadang mungkin itu juga boleh menjadi asbab hidayah. Kan, kalau sekiranya kita memberikan itu kepada ibu ayah kita sebagainya. Jadi Islam tu sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan, nak kita bualkan berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama masih lagi kita berbincang, berbual, sama-sama tambah ilmu berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun dari Indonesia, Singapura dan seantero dunia yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk sama-sama kita laksanakan tanggungjawab sosial kita di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, agar ia menjadi satu jariah buat kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi untuk seterusnya, Ustaz, kita dah lama tak buka emas, Ustaz. Biasalah, Ustaz. Dia jadi cekang muka-muka ni. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, dari Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pula bagi seorang suri rumah tangga atau isteri? Apakah dibolehkan ia membuat sebarang penulisan wasiat di atas langkah untuk berjaga-jaga? Dan soalan keduanya, apakah dibolehkan juga wasiat untuk mereka yang mempunyai anak-anak syurga? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama #biar tahu, jangan keliru. Love, love, love. Okey, silakan. Saya jawab dulu soalan yang kedua. Kan? Ada anak syurga tu maknanya mungkin anak tu OKU ke, kan? Sebagainya. Jadi memang pada dasarnya kalau kita situasi dia macam tu, si ibu, si ayah tadi tu lagilah dituntut untuk berwasiat. Jadi siapa yang akan jaga anak ni nanti? Kan? Jadi sebab tu dalam, ialah semasa hidup ni, kalau kita bahas tentang hukum fiqh pun ada hadanah ni hak penjagaan anak, kan. Jadi itu kalau berlaku penceraian sebagainya. Tapi sebenarnya dalam situasi kematian tadi tu, suami ke ayah ke meninggal, mak ke meninggal, sedang dalam masa yang sama mereka ada anak yang di bawah umur atau ada anak yang tadi OKU, kan. Jadi memang sangat-sangat dituntut. Kalau tidak nanti kebajikan dia ni terbarai. Kebajikan dia tadi tak dilaksanakan elok-elok. Jadi sebab tu kena berpesan. Saya berpesan kepada suami saya untuk jagalah anak yang ni tak sihat ni dengan sebaik-baiknya, ataupun dia boleh letak mention nama. Katalah anak yang tak sihat tadi tu dia lebih serasi dengan anak abang dia. Contoh, anak yang pertama, kata yang tak sihat tu kata anak yang kelima. Dia serasi dengan anak nombor 2, kan. Jadi ibu berpesan, ayah berpesan, kan. Nanti bila mana ayah dah tak ada, mak dah tak ada, jadi angah tengoklah adik ni elok-elok. Jadi dia kena mengamanahkan kepada orang tertentu untuk melihat kebajikan si anak tadi tu, kan. Sebab kalau tak dibuat macam tu, nanti masing-masing McDonald je lah buat terabai, buat tak tahu. Sedangkan yang nombor 2 ni, anak nombor 2 ni, angah ke ataupun along ke ataupun andak ke ataupun alang ke siapa, dia lebih serasi kepada adik yang tak sihat tadi tu, kan. Jadi walhal sebenarnya boleh diamanahkan di situ hak penjagaan sebagai, ataupun dengan makcik ke. Jadi kalau kita tak buat macam tu,
jadi apa-apa dekat anak tadi tu, maka hukumnya berdosa. Si ibu ayah tadi, ibu ayah berdosa. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah situasi tu, tapi dia abaikan begitu saja. Jadi sebab tu bila sebut wasiat ni, jangan cerita pasal harta, pasal tentang situasi macam inilah sebenarnya. Kalau kita tengok contohlah, dia tadi kita ada sembang-sembang sikit, Cak pun ada sembang cerita tentang, kan dulu Nabi, masa Nabi nak hijrah tu, Nabi kena kejar dengan surakah kan. Lepas tu Nabi kata pada surakah, kalau engkau tak kacau aku, selamat aku sampai dekat Madinah, nanti bila aku dah dapat kerajaan, aku akan hadiahkan kau sekian kan. Jadi itu sebenarnya janji Nabi kepada surakah. Tapi zaman Nabi itu benda tu tak berlaku. So Nabi sempat berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Nabi sempat berpesan kepada Sayyidina Umar, sekian isu ni kalau nanti dah jadi macam ni, serahkanlah apa yang aku janji dulu pada surakah. Jadi kalau Nabi tak sebut tu benda tu, so maknanya tak tahulah. So surakah pun mungkin dia kata, apa hal ni? Dulu kata dah janji, kata nak ada akan jadi lain. Tapi itulah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bincang hari ni rupanya ada contoh zaman Nabi dulu. Ada contoh zaman Nabi dulu kan. Jadi akhirnya Sayyidina Umar ambil itu sebagai satu amanah dan dia laksanakan. Hadiahkan apa yang sepatutnya dia hadiahkan, diberikan kepada surakah. So dalam situasi hari ni yang kita cerita pasal penulisan wasiat, cuba kita betulkan mindset kita ni. Kita bila sebut wasiat ni, jangan fikir pasal harta. Oh ni siapa punya. Oh ayah tak ada tulis aku punya. Tak, kita tolak tepi. Sebab pada dasarnya wasiat Islam memang tak sama dengan wasiat bukan Islam. Memang wasiat bukan Islam cerita pasal harta. Bagi siapa, bagi itu yang pasal masa Michael Jackson mati dulu tu, masa meninggal dunia tu, semua dia punya adik-beradik dia punya saudara mara semua duk tengguh. Ada tak nama aku kan? Takut kalau tak ada, tak adalah bahagian. Itu yang nak sangat ada nama dalam wasiat tu, sedangkan wasiat Islam bukan macam itu kan? Jadi dalam situasi macam ni, kalau ada anak syurga tadi tu, kalaulah ibu ayah tadi tidak berwasiat tentang penjagaan anak tu, maka kebajikan tadi tidak diurus, maka hukumnya berdosa kan, ibu ayah tadi kan. Ini situasi itulah kan. Adapun soalan yang pertama tadi tu cerita tentang si isteri kan, kena buat wasiat ke untuk langkah berjaga-jaga tu, yang itu saya tak berapa faham apa maksud dia. Adakah langkah berjaga-jaga tu takut-takut suami ni ada isteri lain ke, ataupun takut harta tu suami bagi semua dekat adik-beradik ke, tak bagi bahagian dia, ataupun bagaimana. Jadi dalam situasi macam ni kena tengok baliklah kan. Sebab apa? Sebab bila sebut berjaga-jaga tu, saya tak faham apa maksud dia. Tapi kalau kita fokuskan kepada tuntutan wasiat, siapa pun kita memang kena berwasiat. Cumanya berwasiat dalam bentuk yang macam mana kan. Jangan sebut pula dalam wasiat tu, dengan ini saya mewasiatkan semua harta-harta saya kepada anak-anak saya kan. Bermakna apa masuk kat situ? Dia tak bagi dekat suami lah. Dia tak nak bagi hak kat suami lah. So kalau ada wasiat yang bentuk macam itu, walhal suami tu kan baik, contoh walhal suami tu pun pada dasarnya ada bahagian dalam pusaka kan. Jadi kalau buat wasiat macam itu, dengan ini saya mewasiatkan semua harta-harta saya kepada anak-anak saya, bermakna suami tak dapat apa-apa. Nanti bila dia meninggal, isteri tu bila meninggal, suami tu berhak fight wasiat tu dekat mahkamah untuk membatalkan wasiat tersebut. Jadi akhirnya harta si isteri tadi tu akhirnya akan diberikan kepada ahli waris ikut faraid. Suami akan dapat 1/4 ke ataupun 1/2 ke, selebihnya berilah kepada anak-anak. Jadi dalam situasi macam ini, memang kita nak berwasiat, tapi kena tengoklah bentuknya wasiat. Jangan kita buat wasiat tentang apa-apa yang bercanggah dengan hukum syarak itu sendiri ataupun syarat rukun wasiat itu sendiri. Kalau tidak, nanti kalau kita buat benda tu tak pakai, rasa membazir ataupun rasa Allah tak boleh pakai lah. Sebab pada dasarnya kena tengok situasi. Betul, katalah memang suami itu tak bertanggungjawab ke, suami kurang baik ke, suami itu ada isteri lain ke, ataupun suami ini lebih kata orang terhala kepada adik-beradik kan. Kalau meninggal dunia mungkin harta tu banyak pergi ke adik-beradik. Jadi sedangkan isteri ni ada harta dan ada anak, so mungkin boleh buat apa kan? Kita boleh buat hibah lah. Si isteri tadi tu boleh buat hibah, mungkin harta-harta tertentu dihibahkan kepada anak-anak tertentu, walaupun anak tu mungkin tak cukup syarat, jadi dia boleh melantik pentadbir kan, melantik pemegang amanah kan. Wallahu alam. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi di sidang putus sekalian, itulah dia kepentingan melakukan wasiat. Tak, orang kata apa, tidak mengenal ataupun tidak mengenal erti perbezaan sebagainya, semua kena ada melakukan wasiat tersebut insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah sesuatu wasiat itu terbatal
Dan bolehkah seseorang waris membuat sesuatu wasiat ataupun perubahan sesuatu wasiat jika ada perkara yang tidak jelas di sudut syariah atau undang-undang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Jadi bolehkah wasiat itu terbatal? Jadi kalau wasiat tu dia tulis, dia buat wasiat tu tak kena cara, tak ikut syarat, memang automatik terbatal lah. Macam tadi contoh, dalam wasiat tu dinyatakan, dengan ini saya mewasiatkan seluruh harta saya berikan kepada orang ini dan jangan siapa pun daripada waris saya menuntut harta ini. So automatik wasiat tu terbatal. Kan? Ataupun dia buat wasiat tu, dengan ini saya mewasiatkan semua harta saya hendaklah diberikan kepada gereja, sedangkan dia orang Islam, diberikan kepada kuil, sedangkan dia orang Islam, contoh kan. Jadi secara automatik terbatallah wasiat tersebut. Kan? Kena tengoklah situasi itu. Adapun kalau dia punya wasiat tu macam ini, sebab kita dah tahu dah, Nabi sebut la wasiyatan liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Masuk untuk ahli waris tu apa dia? Sebab ahli waris ni semuanya dah ada bahagian ikut pusaka. Jadi kalau meninggal ibu, meninggal ayah, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1 bahagian, contoh dah ada dah. Kan? Tapi tiba-tiba dalam wasiat tadi tu, dalam wasiat ayah ni, ayah sebut lagi. Kan? Nombor 1 dapat apa, nombor 2 dapat apa, nombor 3 dapat apa, nombor 4 dapat apa. Tiba-tiba ada di kalangan anak tu yang tak dapat apa-apa. Kan? Katalah anak tu ada 5, yang dapat 4 saja, anak nombor 5 tak ada. Anak nombor 5 tu tak disebut dalam wasiat tersebut. Walhal sebenarnya kalau 5 tadi tu disebut, 1 dapat apa, 2 dapat apa, 3 dapat apa, 4 dapat apa, 5 dapat apa, bila disebut benda tu komplit 5, sikit banyak kita mungkin tak kisah lagi, tapi bila dibacakan wasiat tersebut 5 tu setuju. Jadi kalau 5 setuju, proceed lah wasiat tersebut. Walaupun Nabi dah sebut dah, untuk orang Islam ni tak perlu wasiat-wasiat sebab dah ada bahagian ikut faraid. Tapi kalau nak buat juga tak salah lah. Lebih-lebih lagi bila dibahagi-bahagian tu mungkin lebih kurang saja. Yang lelaki dapat lebih kurang nilai, jadi tak ada isu lah. Tapi 5 disebut anak, so semua setuju lah sebab ada bahagian. Tiba-tiba ni mak ayah tadi buat wasiat, 4 orang saja dapat. 1 dapat apa, 2 dapat apa, 3 dapat apa, 4 dapat apa, 5 tak dapat apa-apa, tak ada. Jadi kalau macam ini cerita dia, yang 5 ni memang boleh fight lah. Dia boleh bawa benda ni ke mahkamah. Dia kata kenapa saya tak dapat apa-apa, sedangkan saya adalah waris yang sah, waris yang berhak untuk dapat benda ni. Kenapa hak saya dinafikan? Dia pun fight. Bila sebab fight pasal hospital tu. Kepada ayah tu. Jadi dia pun fight. Bila dia fight saja, secara automatik wasiat tadi terbatal. So akhirnya harta pusaka mak ayah tadi tu kena beri kepada anak 5 orang ni ikut faraid. Jadi kena tengok situasi-situasi tadi. Jadi ada juga situasi-situasi menyebabkan terbatalnya sesuatu wasiat tersebut. Jadi ini perlu kita cakna lah. Jadi agar apa tidak ada yang terhiris hati mereka dan juga perasaan mereka disebabkan oleh wasiat yang tidak ada sebegitu. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi yang kita bincangkan berkaitan dengan penulisan wasiat Islam. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam segmen yang terakhir untuk pertemuan kita dalam episod kali ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, berkaitan dengan topik penulisan wasiat Islam. Mudah-mudahan banyak ilmu kita dapat pada pagi ini yang dapat kita amalkan, dan seterusnya kita dapat lebih cakna berkaitan dengan isu berkaitan dengan wasiat ini, agar kisah-kisah ataupun tragedi-tragedi yang menyayat hati seperti mana pembunuhan dan sebagainya hanya disebabkan oleh harta ini tidak lagi berlaku di masa akan datang, dapat kita hindarkan. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya daripada saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah penulisan wasiat yang terbaik dalam Islam mengenai hal hutang? Tambahan sedikit Ustaz pada persoalan ini berkaitan dengan harta yang tak diisytiharkan. Sebagaimana contoh cerita Tiga Abdul juga. Kan dah dapat dah tahu awal-awalnya, tapi akhirnya tahu pula ada pula harta lain Ustaz. Jadi adakah pengumuman ataupun pengisytiharan wasiat yang pertama tu terbatal ataupun tidak Ustaz? Silakan. Baik kan. So sekarang ni hutang tu yang sebut hutang, bila sebut hutang tu itu yang menyebabkan kita punya status wasiat tu macam mana. Pada dasarnya wasiat tu hukumnya harus, tapi macam itulah bila kita ada hutang maka wajiblah kita berwasiat. Wajib wasiat. Wasiat apa? Wasiat untuk agar hutang kita dilunaskan bila kita dah mati. Masa hidup ni kita bayarlah. Berapa duit yang kita ada kita bayarlah. Tapi mungkin ada baki-baki hutang. Hutang ni pula kalau kita tengok bukan hutang dengan manusia je. Jangan bukan sekadar barang saja, duit ke apa ke, tapi hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. So sekarang ni contoh macam sekarang ni kan,
jadi apa-apa dekat kita, kan? Contoh macam kita ni dah pergi haji ke belum, kan? Kita ni ada tinggal puasa tak dulu? Baru ni puasa kan. Raya kita tak tinggal lah. Kita kena tinggal raya je lah. Raya tak pernah tinggal. Gitu kan. So apa urusan-urusan masa dekat dunia ni yang kita belum selesai lagi, kan? Jadi bila sebut hutang ni, satu hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, kan? So maknanya sekarang ni pula musim haji. Orang pergi haji ni kan dah terbang, dah flight apa semua kan. Kita pula tunggu nama pergi haji tak sudah lagi. Nak pergi haji pun susah dengan kota, dengan apa cerita. In case katalah memang kita mati. Sebab tu mati ni satu perkara yang memang kita pun tak tahu. Jadi sebab tu kita nak kena sentiasa beringat. Jangan tunggu sakit ke, jangan tunggu kita tak larat ke baru kita nak berwasiat. Kan? Walhal sebenarnya bila-bila masa pun kita boleh berwasiat. So bila mana kita teringat saja, kita dah boleh buat dah. Ambil satu kertas, kita pun tulis, kan? Apa-apa jadi dekat ayah, ataupun bahasa mudah dia, ini antara hutang-hutang ayah yang kamu perlu lunaskan. Pertama, hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah apa dia? Haji. Kan? So maknanya kalau meninggal ayah sekarang ni, ataupun meninggal sebelum sempat pergi haji, kan? So maknanya nanti bila dah meninggal, harta yang sebelum nak difaraidkan ni, keluarkan harta tadi tu tolak portion badal haji. 2,500 ke, 3,000 ke, 5,000 ke, berapa, tengoklah, pakatlah dengan orang yang nak buat haji tu berapa upah dia, kan? Sebab dalam kitab fiqah kalau ikutkan, upah haji sama dengan wang naik haji. Sama kan, upah haji sama dengan wang naik haji. Kalau wang naik haji tu 20,000, 20,000 lah upah haji dia. Tapi hari ni orang bayar 3,000 ke berapa, 2,500 tu sebab selalunya dia terus berhubung dengan kawan dekat sana tu, kan? Itu tengoklah macam mana, kan? Jadi keluarkan hutang dia, kan? Hutang Allah haji. Apa dia? Fidyah puasa. Dah tinggal puasa berapa hari, tulislah. Dia ada bernazar, kan? Bernazar, dapat masuk TV rancangan Tanyalah Ustaz, contoh ada nazar apa, so terletaklah itu. Jadi bila dia meninggal, waris tu kena keluarkan harta tu, kena lunaskan hutang-hutang tadi. Itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia pula ada hutang apa, sekian berapa ribu ke, sekian ribu ke. So maknanya dah meninggal, waris kena kumpulkan harta-harta tadi, selesaikan hutang dengan Allah, kemudian hutang dengan manusia. Dah bayar hutang tadi tu tak cukup juga. Dah bayar tapi tak cukup lagi. Maknanya harta tadi habis dibayarkan hutang, sedangkan dalam masa yang sama hutang tu tak habis lagi. So ketika itu memang waris tak boleh buat apalah. Dan waris pun tak dapat apa-apa lah. Sebab harta si mati tadi telah dihabiskan untuk menjelaskan hutang-hutang dia. So dalam situasi begini, maka memang wajiblah orang yang berhutang tadi buat wasiat, kan, untuk selesaikan hutang dia dengan Allah dan untuk selesaikan dia hutang dia dengan manusia. Cumanya yang bagus sekarang ni hitam putih lah, kan? Tulis elok-elok, kan? Nak suruh siapa tulis pun tak apa, tonton Google saja dekat internet sekarang, draft wasiat dia keluar lah macam-macam, kan? Memang ada pun pada dasarnya memang tuan-tuan boleh ambil, tulis elok-elok ikut situasi kita. Ataupun kalau biasalah ayat-ayat agreement ni selalunya dia panjang, klausa sana klausa sini. So kalau kita nak tulis straightforward pun tak ada masalah. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, wasiat terakhir saya, kan? Saya Muhammad Zali Ibrahim dengan ini mewasiatkan apa dia pertama buat itu. Boleh, tak jadi masalah, ikut apa yang kita mudah. Cumanya macam tadilah, jangan lari daripada rukun dia. Perwasiat, orang akan laksanakan wasiat, barang yang diwasiatkan, kan, kena ada ijaz dan kabul, kena ada saksi, kan? Supaya mudah nanti nak ambil duit, nak bayar hutang senang. Kalau tak ada hitam putih nanti waris lain kata mana boleh. Sedangkan hutang si mati itu memang wajib yang dilunaskan. Cumanya kalau orang lain tak tahu apa hutang si mati, susahlah. Sebab tu hutang ni pun satu perkara yang kadang privacy, bukan semua dia nak cerita pada orang. Pada orang tertentu dia akan cerita, pada suami, pada isteri, tengoklah pada yang siapa yang rapat. Tapi mungkin ada orang lain tak tahu pula, tak ada cerita pun, mak ayah tak ada cerita pun, mak tak ada cerita pun. Bukan semua benda ni nak cerita pada semua orang. Jadi sebab itu kenapa perlu hitam dan putih, kan? Kita rujuk dalam surah Al-Baqarah kalau tak silap, ayat yang panjang ni tentang hutang, kan? Idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu, bagaimana kamu berhutang hendaklah kamu tulis. So pada dasarnya perkara tadi itu perlu dihitam putihkan supaya mudah. Kan? Dah buat tadi tu, tiba-tiba bila meninggal dunia ada timbul harta-harta. Itu dia, kan? Jadi kalau macam situasi Ismet Ghulam Diraja tu, kan, harta-harta yang di luar negara yang tidak diisytiharkan tu, tapi harta tu telah dihibahkan, kan? Ismet Ghulam Diraja menghibahkan semua harta-harta kat luar negara tu kepada Abdul Wahab dengan melantik siapa dia? Sulaiman Akhlaqan jadi pentadbir, jadi pemegang amanah. Jadi pada dasarnya harta tu sebenarnya walaupun dia tidak diisytiharkan, tapi dia jatuh harta hibah. So dia berilah. So maknanya Sulaiman Akhlaqan serahkanlah harta tu kepada penerima dia, itulah Abdul Wahab. Ada pun kalau di dalam Malaysia ni katalah
Contohlah saya bawa sedikit satu kes sahabat kita Abam dulu meninggal kan. Jadi bila meninggal tu adalah harta-harta yang mungkin tak selesai tu kan. Tapi dalam tu telah dinyatakan kan siapa penerimanya sekian. Lepas tu surat mahkamah pun dah keluar dah. Jadi pentadbir sekian. Jadi sebenarnya siapa yang pegang harta-harta tadi tu boleh serahkan kepada pentadbir dah. Sebab mahkamah pun dah putuskan. Katalah harta simpulan-simpulan ni pentadbir jadi dia punya pemegang amanah. Anak-anak dia ada anak di bawah umur pula. Jadi telah dinyatakan pemegang amanah tu siapa? Katalah si isteri dia. Jadi orang-orang yang berkenaan yang pegang harta tadi tu, yang kalau benda tu perlu dipulangkan ataupun perlu diserahkan, dia boleh serahkan terus kepada si pentadbir tadi sebagai pemegang amanah. Lebih-lebih lagi telah diputuskan oleh mahkamah. So tak ada isu lah. Buat apa kita nak tunggu-tunggu lagi, sebab kalau tunggu-tunggu lagi panjang pula. Kena pula nanti si isteri tadi meninggal ke anak tadi meninggal, dah benda tu nanti akan pergi ke mana? Wang yang tidak dituntut. Kan? Katalah Oman ada banyak akaun kan. Yang payment tiba-tiga tu lajulah. Tapi ada 1-2 akaun ni yang Lokman tak pernah tengok-tengok dah. Tiba-tiba katalah 7 tahun kita tak tengok. Ada duit dalam tu RM1,000 tapi kita tak tengok sepanjang 7 tahun. Tak aktif langsung pun. Jadi lepas 7 tahun wang tadi tu kalau Lokman nak keluarkan tak boleh dah. Kena pergi ke bank, nanti dia akan buat urusan lagi satu bahagian namanya wang yang tidak dituntut. Sebab atas dasar kita tak aktifkan akaun tersebut. Jadi kalau macam kes tadi tu payment tu tertangguh dekat mana, tak diuruskan cara yang cepat. Jadi kalau dah masuk 7 tahun nanti duit tadi akan beku. Jadi nak buat urusan keluar masuk lagi susah. Jadi sebab itu ada keputusan-keputusan mahkamah yang kita perlu ikut sebab itu untuk memudahkan kerja kita. Lebih-lebih lagi tengoklah kalau jumlah tu bawah 10,000 ke kan, lagi bagus. Benda tu mudah kan, sebab bank-bank pun kalau kita buat urusan pusaka ni, katalah Lokman biasa dekat bank cawangan mana, kita pergi situ je manager bank tahu. Ustaz, ada apa Ustaz? Tapi katalah tiba-tiba kita meninggal, so waris kita datang kan, dia pun tengok dalam akaun, ada payment TV3 ni kan, tak banyak ni, ada 3,000 ni baru masuk 3,000 ni. Budi bicara bank je kan, yang penting ada surat mati kan? Memang betul isteri ada surat nikah, so nanti dia akan buat urusan. So 3,000 tu mungkin akan terus transfer ke akaun isteri kita, sebab ini antara kaedah untuk mudah cara. Kenapa kita nak pegang duit tu lama-lama kan, silap bulan duit ni nanti tak diuruskan, dah pergi ke wang yang tidak dituntut, dah pening kepala lagi, waris pula berangkai-rangkai nak pergi. Walhal ada kaedah mudah cara tadi. So dalam situasi macam ini, untuk kes wang-wang yang tadi tu katalah kita tak tahu, tak diisytihar, tiba-tiba muncul, tapi ada hitam putih yang boleh diuruskan, kita uruskanlah sebaik-baiknya. Jadi itulah dia berkaitan dengan pembayaran ataupun hutang ni sebenarnya perlu disegerakan. Tak kisahlah sama ada orang yang menerima ataupun orang yang berhutang tersebut perlu disegerakan agar sebab ianya akan memberikan masalah sekiranya. Dan seperti mana kata Ustaz, menjadi kepada pula ke wang yang tak dituntut dan menyebabkan ahli waris perlu pergi ke naik turun mahkamah pula, menyebabkan kesukaran di situ. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Dan juga kita beralih dengan soalan yang terakhir Ustaz. Soalan ini juga boleh juga merangkumi sebagai rangkuman ataupun kesimpulan lah untuk perbincangan kita pada pagi ini daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai di antara kita beranggapan berwasiat hanya sesuai dibuat ketika nyawa di hujung tanduk. Apa nasihat Ustaz kepada yang beranggapan sedemikian supaya pembahagian wasiat dapat dilakukan dengan sebaik mungkin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz sedikit kesimpulan ringkas berdasarkan soalan tersebut Ustaz. Silakan. Pada dasarnya kalau kita beranggapan begitu tak betul lah. Sebab apa? Dalam bab fiqh ada dinyatakan pula wasiyah indal marad. Wasiat ketika mana kita sakit tenat, pada dasarnya tak boleh pakai. Jadi sebenarnya isu tentang wasiat ni jangan tunggu kita sakit, jangan tunggu di hujung tanduk. Masa sihat, masa tak ada apa-apa, selalulah berwasiat. Sebab bila mana kita selalu berwasiat, seperti mana Nabi sebut, barang siapa yang mati dengan berwasiat, sungguhnya dia mati pada jalan Allah dan dia mati dalam takwa. Jadi sebab tu sebelum nak tidur pun Imam Ghazali pun ajarkan kepada kita, sebelum nak tidur berpesanlah kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak, takut besok pagi kita tak bangun kan? Jadi maknanya memang berwasiat ni sangat-sangat dituntut pada bila-bila masa, bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Sebab apa? Sebab dia akan memudahkan yang hidup dan juga yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi itulah dia, wasiat perlulah selalu kita laksanakan, walaupun wasiat agama dan wasiat ilmu itu lebih menjadi keutamaan. Jadi Ustaz, sebagai penutupnya Ustaz, sedikit bacaan doa ringkas, mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
irhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas pertemuan ataupun perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz agar dapat terus menyampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi selamat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan Dai Anas sebagai moderator dan juga ahli panel kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah yang akan membincangkan topik berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi menghalalkan hukum bunuh. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi di lain episod. Saya Daan Luqman, mohon maaf di atas kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.